Orang lawan Islam ni musuh, bukan boleh buat kawan. Sebab tu Imam Syafi'i kata, wahai anak muridku, jaga-jaga. Nanti kamu mengaji dengan ulama-ulama akhirat, jangan mengaji dengan ulama dunia, ulama ulama jahat. Anak murid tanya kepada Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, kalau kami sampai zaman tu macam mana kami nak kenal? Itu ulama dunia, ulama ulama jahat. Imam Syafi'i bagi panduan kepada kita. Imam Syafi'i kata, kamu tengok, kalau ulama tu boleh berkawan, berpeluk bahu dengan orang yang menentang Islam, maka ulama tu ulama jahat, ulama ulama yang duduk dalam neraka Allah. Na'udzubillah min zalik. Tapi kalau ulama itu dicaci, dimaki, siapa maki dia? Siapa caci dia? Yang maki dia ialah orang-orang yang tentang Islam. Orang-orang kafir yang tak suka tengok Islam, dia dimaki. Ulama itu adalah ulama yang baik, ulama yang taat. Kamu belajar, menuntut, ikut dia. Nampak? Imam Syafi'i dah bagi panduan. Nak ikut mana lagi? Bukan Haji Syafi'i. Haji Syafi'i tak apa, kita tak payah ikut. Ni Imam Syafi'i. Itu. Ni bukan cerita politik. Ni kata, sudah ustaz ni politik. Ni bukan politik, ni Islam. Satu tempat tu saya ceramah. Mula saya duduk bawah lah macam tuan-tuan kan, sebelum duduk kat meja ni. AJK datang kat saya. Ni saya tak nak sebut lah masjid tu. Dia pun datang kat saya, dia bisik ke telinga saya. Ustaz, nanti ustaz ceramah, jangan sebut politik ya. Tapi bukan masjid ni. Jangan kata, masjid ni kot. Tak, masjid lain. Jangan sebut politik ya. Saya pun tanya dia, kenapa tak boleh sebut politik? Sebab ustaz, politik suku, Islam suku. Kita pun lah sebab tak dapat mic lagi. Hang tunggu. Aku dapat mic, siap hang. Kita pun dijemput ustaz naik. Kita pun naik duduk. Assalamualaikum. Tak ada bagi tahu tajuk, tak ada apa, terus start. Tuan-tuan, saya cakap buat-buat. Tadi ada orang habaq dekat saya. Ustaz, jangan sebut politik. Saya pun tanya, kenapa tak boleh? Dia kata politik suku, Islam suku. Saya jawab, dia otak 3 suku. Apa pula politik suku, Islam suku? Udkhulu fi silmi kafah. Masuk ke dalam Islam tu semua sekali. Sebab tu orang kata ngajilah. Semua termasuk dalam Islam. Soal kencing berak pun disebut dalam Islam. Kalau dah buang najis pun sebut dalam Islam. Takkan bab memilih pemimpin, memilih kerajaan tak termasuk dalam konteks agama Islam. Biar cerdik sikit, jangan bodoh sangat. Bab kata Ustaz Ahmad Usam, bodoh simpan-simpan, jangan tunjuk kat orang. Betul tak? Apa hal jadi macam tu kan? Inilah sebab dia ni pentingkan dunia sangat. Sebab itulah saya dengar daripada Ustaz Dasuki Abdul Rani, dia kata dalam bab peristiwa hijrah Nabi, ada berlaku 3 golongan. Moga-moga kita tak jadi golongan yang ketiga yang dicela ni. Sikit lagi, jangan buat muka pelik. Ada masa lagi sikit. Golongan yang pertama, dia taat, dia ikut Nabi berhijrah. Pergi ya. Hijrah sampai ke Madinah. Orang tanya, kamu hijrah kenal apa? Allah dan Rasul. Aku tinggal semua. Tak apa, tak ada masalah. Aku yakin pada Allah, aku yakin pada Rasul. Golongan ni A. InsyaAllah kalau ada pada kita hari ni, terselamat kita. Golongan yang kedua, dia gigat hijrah. Ikut gak pergi hijrah. Sampai dekat Madinah, orang tanya, kamu bagusnya hijrah kerana Allah dan Rasul. Dak lah, dia kata. Dak. Habis kamu hijrah kenapa? Awet aku ada sini. Dia hijrah kerana lain. Tu yang datang hadis innamal a'malu binniyat tu. Itu hadis tu. Tu Nabi kata setiap perbuatan bergantungan niat. Kalau niat hijrah kamu kerana perempuan, maka kamu dapat perempuan. Tak dapat Allah dan Rasul. Tapi kira okey, gaklah dia pergi. Golongan yang ketiga langsung tak nak pergi. Dia Islam, dia mengucap 2 kalimah syahadah tapi duduk di Mekah. Bila orang-orang Islam lain tanya, ni Nabi hijrah ni. Marah lagi. Lepas ni kalau jatuh kena stop dulu. Dia kata, kena ni Nabi hijrah ni, kenapa tak pergi? Nampak? Dia kata, hang duk sat, aku nak habaq kat hang ni. Kalau kita pi sana, depa bukan kenal kita. Depa bukan saudara mara kita. Kita nak duk mana? Nak rumah kita Mekah. Kita duk Madinah, nak duk mana? Nak makan apa? Dia. Ni, kedai kita di Mekah, siapa nak jaga? Takkan nanti orang kafir Quraisy ambil
Sayang lah, rugi lah. Bisnes kita ni apa semua ni. Dia risau. Nampak? Akhirnya tak keluar pergi berhijrah. Duduk dia di Mekah. Sampailah pengetahuan kepada Nabi. Nabi kata tak boleh. Okey. Kemudian berlaku permusuhan, nak terjadi peperangan di antara tentera muslimin di Madinah, nak berperang dengan tentera musyrikin di Mekah. Kemudian kafir Mekah ni, toke dia lah, ketua dia, Abu Jahal dengan Abu Lahab, istihad, semua rakyat Mekah, semua penduduk kota Mekah kena terlibat dalam peperangan. Siapa tak terlibat, kami akan bunuh. Jadi orang ni dia Islam, cuma dia tak hijrah, dia duduk di Mekah. Bila dengar istihad macam tu, dia takut. Maka dia pun ikut. Lah, rupa-rupanya dia duduk dalam tentera kafir musyrikin, sanggup menentang tentera muslimin yang diketuai oleh nabinya Nabi Muhammad di Madinah. Akhirnya berperang. Nah, ada SB juga ni. Nah, perisik Nabi pun bagi tahu ke Nabi, ya Rasulullah, dalam tentera musyrikin Mekah ada 6 orang Islam yang join, yang turut serta. Nabi kata, kumpulkan askar-askar kita. Kumpul tentera muslimin depan Nabi. Nabi pun cakap dengan lantang dan tegas dan kuat. Nabi kata, wahai tentera-tentera muslimin, ingat 6 orang ini. Namanya aku sebut seorang demi seorang, Nabi sebut. Ingat 6 nama ini, bila terjadi perang nanti, tolong pastikan mereka mati dibunuh. Nampak? Nabi marah sangat. Sebab ingkar, munafik. Nabi kata, pastikan mereka mati dibunuh. Berlakulah perang. Perang sungguh 6 ni mati. Bila mati, Nabi tanya, mana mayat-mayat mereka? Ditunjukkan depan Nabi. Nabi kata, tolong asingkan mayat ni. Mayat lain letak tempat lain. Ni mayat 6 orang ni saja letak sini. Nabi kata, korek lubang besar-besar. Bila dah korek, sahabat-sahabat korek, Nabi kata, wahai sahabat-sahabatku, angkat mayat ni dan campak humban dalam lubang ini. Nabi cakap dengan suara yang tegas, tak ada lembut dah. Nabi kata, humban, campak dalam lubang ni. Sahabat-sahabat pun bukan letak elok-elok, campak sungguh, berdebuk jatuh dalam lubang. Nabi diri di tepi lubang, Nabi cekap pinggang. Nabi kata, hey, Nabi sebut nama 6 orang tu. Fulan bin si Fulan, Fulan bin si Fulan. Sekarang kamu pentingkan dunia daripada Islam, kamu masuklah ke dalam neraka Allah dengan dunia-dunia kamu. Pergi. Nabi sangat-sangat marah. Nampak? Yang ni yang kita takut dari kalangan kita, tuan-tuan. Kita semayang tak tinggal. Kita puasa. Tetapi kita tidak pedulikan Islam dihina. Kita tidak pedulikan Islam dicaci maki. Kita buat tak kisah. Orang tak nak laksanakan RUU 355, kita tak nak masuk campur. Kita kata, aku malas masuk ni hal-hal politik. Aku duduk semayang sudahlah. Tak cukup. Kamu termasuk dalam golongan orang munafik. Sebab kamu sanggup membiarkan Islam dihina. Nampak? Ni sama macam golongan yang ketiga tadi. Nampak? Sebab tu, jangan. Kita buat betul-betul, tolong agama Allah sungguh-sungguh. Bantulah kita kepada agama Allah. Jadi, sebelum muka menjadi lebih-lebih lain lagi, kita berhenti dah di sini. Jadi kita berhenti setakat ni.